Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yaqin Muhammad Isa, pakar perundian perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai paru-paru berair dari aspek buah pinggang ya. Kita akan bertanya apakah pendapat pakar buah pinggang. Jadi hari ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Dr. Rafidah Abdullah ya, pakar buah pinggang daripada Hospital Putrajaya, dan beliau juga merupakan ahli majlis tertinggi Med Tweet MY ya. Jadi saya akan mempersilakan Dr. Rafidah. Assalamualaikum Dr. Rafidah. Waalaikumsalam, apa khabar? Alamak, okey. Alhamdulillah, Dr. Rafidah sihat hari ini? Bolehlah, sibuk sikit tapi saya nak share ni sekejap Sekejap. Okey, sila. Kita tunggu sekejap kot, ramai orang nak masuk. Okey. Dah ada tiga viewers, ada satu like. Mungkin netizen boleh start commenting sama ada kita punya suara clear ataupun tidak. Ataupun kalau ada soalan-soalan yang ingin ditanya, boleh sharekan di ruangan komen je, nanti kita akan cuba jawab. Ada satu soalan daripada Encik Fadil ya, mengenai mandi malam ya. Adakah paru-paru berair berpunca daripada tabiat mandi malam? Itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey, dah ada 11 orang viewers bersama-sama kita, alhamdulillah. Sikit lagi. Okey, 23 viewers. Okey. 33 dah viewers kita, alhamdulillah. Boleh start kot. Okey, kita start. Okey, baiklah Dr. Rafidah ya, sebagai seorang doktor pakar paru-paru ya, saya banyak berdepan dengan kes-kes di mana ramai pesakit yang mengalami susah nafas ya, batuk berterusan ya. Kemudian bila kita periksa dengan lebih mendalam, kita melihat paru-paru mereka ada air, terbukti daripada pemeriksaan paru-paru menggunakan stetoskop, kemudian X-ray juga menunjukkan ada air dalam paru-paru mereka. Dan setelah itu bila kita periksa dengan lebih mendalam, kita mendapati rupa-rupanya puncanya adalah penyakit buah pinggang ya. Jadi mungkin Dr. Rafidah boleh share apakah penyakit buah pinggang yang boleh menyebabkan masalah paru-paru berair. Okey, terima kasih kerana soalan ni. Saya rasa ini adalah orang kata menjadikan tekanan kepada pakar buah pinggang lah kalau tengok paru-paru berair ya. Mungkin ramai yang tahu kalau buah pinggang kita rosak ya, ataupun ini yang paling common lah atau yang biasa saya tengok dalam kerja seharian. Macam kalau seseorang tu ada buah pinggang dia mungkin tahap 3, 4, 5 ke atas atau pesakit dialisis, dia ada paru-paru dia boleh berair sebab buah pinggang tidak menjalankan fungsi dia untuk keluarkan air tu. So bila macam pesakit-pesakit golongan ni biasanya dia kena kawal air dia. Jadi kalau tak kawal air dia ataupun air dia berlebihan, tidak dapat dikeluarkan oleh buah pinggang, dia akan berkumpul dalam paru-paru. Itu kita menjadikan keadaan stres lah untuk pakar-pakar buah pinggang kalau tengok paru-paru berair tu kan. Betul tak Nurul? I see, betul yakin? Memang kita akan panik bila tak tahunya bila pesakit tiba-tiba menjengak, susah nafas, oksigen rendah, kita dah panik dah. Masa itulah kita nak panggil Dr. Bius kan, perlu nak masuk tiup ke tak, perlu bantuan mesti pernafasan ke tidak ya. Jadi sangat penting untuk kita kenal pasti apakah punca paru-paru berair ni, sebab seperti yang kita pernah bincangkan sebelum ni, paru-paru berair ni banyak puncanya ya. Ada boleh punca dari buah pinggang, ada punca berjantung, ada punca daripada hati ya. Jadi hari ini kita akan lebih detail ya, zoom in apakah penyakit buah pinggang ya. Jadi mungkin Dr. Rafidah boleh share proses-proses yang menyebabkan masalah buah pinggang tu menyebabkan air tu boleh masuk dalam paru-paru. Okey, dia buah pinggang ni macam ramai yang tahu ada banyak tahap. Kita masuk ke dalam isu kronik kegagalan buah pinggang dahulu ya. Dia ada bila ada tahap, dia tahap 1 hingga 5. Kebiasaan yang menghadapi air berlebihan adalah tahap yang peringkat akhir ya, ataupun tahap 4 ataupun tahap 5. So tahap 5 sama ada pesakit tu dah dialisis atau belum dialisis. So lebih lagi dalam tahap 5 sebelum dan semasa dialisis tu yang menjadikan masalah. Sebab semasa itu buah pinggang tidak dapat menghasilkan jumlah urin yang banyak, dan ataupun sakit kita walaupun kita suruh dia kawal air, dia tidak mengawal air. Ataupun dia makan selalu sangat yang menjadi masalah ya sebenarnya adalah makan masin ya. Kita orang kata kalau makan tu memang kat Malaysia ni sedap je nak makan, benda lain air tu macam terkumpul dalam badan dan
saya tengok memang susah sikit lah untuk pesakit untuk kontrol benda ni. So saya rasa yang itu yang menjadikan sangat bermasalah bagi kami adalah golongan yang penyakit kronik kegagalan buah pinggang. Untuk pesakit dialisis pula, sebab seperti umum ketahui, hemodialisis atau cuci darah ada dua jenis, sama ada cuci darah atau cuci air. So cuci darah tu dia hanya 3 kali seminggu. Jadi bila dia 3 kali seminggu, kalau seseorang tu dah tak ada urin, kalau dia dah lama cuci darah ataupun permulaan mungkin dia ada menghasilkan urin lagi. Tapi bila dia dah beberapa tahun dia dah tak ada urin, so dia tak ada boleh keluar urin melalui situ. Dia mengharapkan dialisis saja untuk keluarkan air dia. Jadi keluarkan air dalam badan kalau dalam dialisis tu hanya 3 kali seminggu, boleh bayanglah kan kalau buah pinggang normal dia bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Jadi kalau nak dialisis, nak harapkan dialisis 4 jam 3 kali seminggu, macam mana nak keluarkan air. So jadi ramai yang tak faham isu memang kena kawal air tu. Kalau tidak memang dia berkumpul. Dia tempat pertama dia berkumpul, dia banyak tempat lah. Dia berkumpul kat kaki, dia berkumpul kat perut, tapi dia biasa dia suka tu kat kaki, dan kalau kaki bengkak dan dia lepas dia kaki bengkak dia akan naik ke buah pinggang pula, dia akan naik ke paru-paru sebab dia dah tak tahu nak kat mana nak pergi lagi. Itu dari segi kronik. Jadi ada juga entiti yang acute, tapi jarang jugalah kita tengok ni, tapi yang kami di Malaysia tengok lebih kepada yang kronik. Tapi kalau yang acute pun ada, kalau saya bagi contoh tiba-tiba buah pinggang dia jadi rosak ada macam-macam sebab lah, sama ada radang dan sebagainya. Ada juga radang yang involve kedua-dua buah pinggang dan paru-paru sekali. So ada juga dua-dua. Jadi bila ada macam tu tekanan darah jerit tinggi dan ada acute pulmonary edema, maknanya risiko paru-paru sama ada dia berair sebab tekanan darah tinggi, air tak boleh keluar, buah pinggang tak berfungsi dengan tiba-tiba, ataupun dia ada isu-isu lain, inflamasi dan sebagainya. So tapi di Malaysia saya katakan yang banyak saya tengok adalah yang tidak kawal pengambilan air, dan air bila buah pinggang tu dah rosak tahap akhir dan air tu akan berkumpul dalam paru-paru. Macam itulah yang saya tengok lah. Jadi kebanyakan kes berlaku di kalangan pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang peringkat akhir yang memerlukan dialisis tetapi tidak mengawal pengambilan air mereka, tidak mengawal pengambilan garam mereka Ada soalan Dr. Rafidah daripada Syamsul Mersing ni, dia kata, salam, apakah sebab pesakit dialisis boleh kena kekejangan dan ada yang pingsan? Menarik soalan tu. Dia macam-macam sebab sebenarnya. So saya rasa Encik Samsul ni ada pernah tanya saya dan saya beri feedback bahawa perlu bertanya doktor yang merawat ataupun staf yang merawat, sebab macam-macam sebab. Lagi kalau nak berkait dengan kejang tu dengan air, ini lagi penting. Tadi saya ada sebut kan 3 kali seminggu dialisis dan 4 jam setiap kali. Jadi kalau seseorang tu kalau nak dikaitkan di sini, kalau dia tarik air terlampau banyak dalam masa yang singkat, dan tiba-tiba sel-sel tu akan kekurangan air, kan dia secara mendadak lah. Jadi dia mendadak dan sel tu macam kekeringan, dia pun boleh kejang juga. So saya, sebab tu bila kita cakap dengan pesakit, janganlah ambil air banyak sangat, supaya dalam 4 jam tu kita tak payah tarik air banyak sangat. Kalau tarik air banyak sangat semasa hemodialisis tu memang masalah lah. So dia akan jadi kejang pun adalah salah satu sebab lah. So sebab tu kami lebih galakkan cuci secara peritoneal dialisis ataupun cuci perut lah, cuci air kita panggil. Yang itu lebih sesuai, sebab apa dia cuci 24 jam sehari. So air tu akan berterusan keluar dan dia risiko untuk kejang lah apa ni semua adalah risiko ada kurang sikit. So jadi ingat yang dialisis tu, hemodialisis tu jangan minum air banyak. Memang ada risiko lah kalau macam ni. Okey, ada juga soalan daripada Saiful Darul Naim. Soalannya, doktor, makanan apakah yang boleh menyihatkan buah pinggang? Kena banyakkan makan apa ya? Itu jawapan, bukan ada satu jawapan untuk 2 minit. Jawapan untuk nombor 1, untuk seseorang untuk orang kata tak mengelakkan dia dapat penyakit buah pinggang adalah mesti praktikkan gaya hidup sihat. Itu kita semua dah tahu, kita rasa doktor-doktor pakar pun dah merata-rata dah tahap membebel lagi lah kan, kita kata jaga BMI atau berat badan, jangan merokok, jaga makan, portion makan suku-suku separuh, senam 150 minit seminggu. So benda-benda itu akan mengelakkan kita dapat penyakit. Bila kita dapat penyakit, risiko untuk penyakit buah pinggang kurang. Nombor 1 kat Malaysia, Malaysia antara yang tertinggi di dunia adalah kencing manis. So jadi kalau anda kurang dapat berjaga dengan cara gaya hidup sihat, dengan gaya makanan yang orang kata portion tak suku-suku separuh tu lah, orang kata seimbang.
jaga makanan seimbang, insyaAllah risiko tu kurang. So tak adalah makanan A, makanan B boleh mengelakkan penyakit buah pinggang. Bila seseorang tu dah ada penyakit buah pinggang, dia juga terpulang kepada sebab penyakit tersebut. So mungkin modifikasi makanan perlu mengikut tahap dan mengikut sebab dan mengikut keadaan anda. Jadi nak bagi satu jawapan untuk semua orang tu tidak mungkin lah. So elok berbincang dengan doktor pakar yang merawat anda lah. Ya betul. Okey. Ada soalan lagi daripada Afinur Aziz ni. Bila urea pesakit tinggi, memang akan nampak pesakit tersebut jadi tak betul ke? Adakah perkara itu biasa bagi pesakit yang mungkin uremic symptom kot ya Dr. Rafidah? Okey, rasa kita semua pantau buah pinggang dengan darah. Darah tu adalah urea, kreatinin, potasium, sodium kan. Kalau urea tu tinggi memang ada berisiko lah, ia kira satu toksik di dalam badan ya. So bila dia toksik tu dia boleh menyebabkan beberapa simptom. Ada juga yang menyebabkan tidak sedari. Apa tadi dia cakap tu? Tidak betul. Tidak betul tu tak tahu. Betul. Keliru lah, mungkin keliru lah. Okay. Kalau keliru agak boleh dia boleh tapi confusion dalam urea ni mungkin ada banyak sebab. Bila kita punya pesakit rosak buah pinggang pun boleh juga ada komplikasi lain macam kalau paru-paru tu berair, oksigen tak masuk otak kan. Bila oksigen tak masuk kan, kalau paru-paru berair, jadi bila pernafasan tu tak elok, oksigen tak akan sampai dalam badan kita, lepas tu tidak akan sampai ke otak juga, akan keliru juga. Jadi macam-macam sebab, bukan hanya urea sahaja yang boleh mengelirukan seseorang, macam-macam sebab yang boleh mengelirukan pesakit dialisis. Ya, tapi urea tu tidak menolong lah. Okey. Ada soalan lagi daripada Muhammad Hanis Zakaria. Ada bagi sistem buah pinggang doktor? Belum lagi mungkin tapi saya tegaskan sekali lagi, saya sebut tadi kencing manis adalah penyebab utama kerosakan buah pinggang di negara kita. Jadi berbincang dengan doktor pakar anda untuk kawal kencing manis tu dengan sebaik mungkin. Sebab kita tahu kalau kencing manis tu di paras yang terkawal, dia akan mengurangkan risiko untuk rosak. Bukan hanya buah pinggang, semua organ kita, daripada mata kita, daripada kaki, jantung, stroke, kita boleh elakkan semua tu. Saya harap dapatlah semua yang ada kencing manis tu, kawal kencing manis dengan baik. Dan jangan ambil ubat-ubat lain ubat-ubat produk yang tak betul Okey, ada soalan daripada Puan Zainab Yusof ni pula. Assalamualaikum, adakah proses dialisis itu menyebabkan pundi kencing tidak dapat berfungsi dengan baik? Okey, proses dialisis, saya beritahu mula-mula dialisis, nak masuk ke peringkat dialisis. Okey, kita ada tahap 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tu dah masuk 5 dan ataupun daripada 4 dia patut membuat persediaan untuk dialisis. Bila dah sampai 5, mungkin ambil masa untuk mula dialisis tu bila perlulah. Jadi pada tahap 5 tu, walaupun ada kencing, ada orang salah tau, ada kata ada kencing, lepas tu tak perlu dialisis sebab ada urin lagi. Bukan itu tau, kadang-kadang walaupun ada urin, urea tu toksik dia tidak dikeluarkan daripada kencing. So jadi urea toksik tu tinggi juga. So jadi so bila kita dah mula dialisis tu, terutama hemodialisis yang 3 kali seminggu, proses tu akan mengurangkan sebenarnya sel-sel ataupun sel-sel dalam buah pinggang untuk menghasilkan urin tau. So sebab tu kita digalakkan untuk bermula dialisis secara air sebagai dialisis yang pertama. Sebab dia lebih lembut pada sel-sel dalam buah pinggang untuk menghasilkan urin. Walaupun urin tu tidak, orang kata tak ada kualiti sebab urea toksik tak keluar, tapi dia masih boleh menghasilkan urin. Maknanya pesakit tu boleh minum air lebih. So sebab tu kami galakkan untuk dialisis yang pertama pilih cuci air tu daripada cuci darah tu sebenarnya. Sebab dia banyak benefit untuk kontrol ataupun untuk preserve urin volume tu. So tapi lama-lama urin akan tak ada lah. Yang itu orang kata perjalanan pesakit dialisis sebab lama-lama penghasilan urin daripada glomerulus kita ataupun sel-sel dalam buah pinggang menjadi tidak lagi possible, tidak lagi boleh dilakukan. Itu sebabnya urin tu tak ada atau kurang. Okay, ada soalan pula daripada Mas Lizawati Rosli ni, dia kata jika ketika mengandung disahkan protein bocor, adakah peluang untuk sembuh semula selepas melahirkan? Okey, saya banyak tengok isu protein bocor semasa mengandung. Dia ada banyak sebab. Kita kena tahu punca dia. So bila seseorang itu bila ada orang maaf so
So ini hospital so you know ada orang keluar masuk. Balik kepada urine protein semasa mengandung tu, jadi kita kena tahu punca. So semasa mengandung tu biasanya doktor akan beritahu kemungkinan punca. Tapi ialah kalau punca tu kadang-kadang kita tak dapat tahu secara confirm sebab masa mengandung agak sukar untuk buat macam-macam ujian ataupun ambil tisu buah pinggang yang orang kata definitif lah, yang definitif kita tahu sebab apa. Tapi bukan semua orang perlu ambil tisu buah pinggang. Jadi biasanya kalau tidak ada masalah banyak sangat urine protein semasa mengandung, kita biasa akan pantau, kita beritahu risiko. Dan saya nampak yang ni pengalaman sendirilah, bukan nak cakap, sebab anda rasa sihat. Lepas anda habis je mengandung, dah beranak dan sebagainya, anda terus hilang. Tidak follow up. Itu banyak kesalahan sebenarnya sebab lepas masa mengandung kalau urine protein, lepas tu mesti datang periksa balik nak pastikan apa sebab urine protein tu. Sama ada ujian yang lebih lanjut perlu dibuat. Tapi banyak saya jumpa, saya tak tahulah dekat you punya praktis macam mana, tapi biasanya mengandung kita suruh jumpa doktor, dia jumpa. Lepas dia dah sihat, dia dah beranak, dia dah hilang tu. So macam tu memang sukar untuk kita bagi sebab. Tapi yang saya pasti mesti follow up sampai bila-bila. Sama ada boleh hilang atau tidak bergantung pada sebab urine protein tu positif. Bagus juga kita banyak soalan hari ni. Cover topik-topik kita, never mind, nanti kita just jawab dulu. Ada soalan dari Nurul Ain Ramli, doktor nak tanya lah kenapa orang yang ada sakit kencing manis kadang-kadang hypo? Okay, so jadi terima kasihlah soalan ni semua seronok juga soalan ni. Terima kasih kerana bertanya. Memang ada kencing manis ni banyak orang salah. Sebenarnya saya tengok isu dia kadang-kadang dia tak makan. Kita bila kencing manis kita kena makan tu betul lah 3 kali sehari, portion yang sama setiap hari, portion tu kena portion sihat dan sebagainya. Tapi ada orang tak nak makan, lepas makan ubat dia jadi serabut. So jadi saya rasa bila ada hypo, kalau dah selalu perlu bincang dengan doktor yang merawat tu sama ada boleh adjust tak dia punya ubat tu. Tu satu. Dua, bila buah pinggang dah rosak sebenarnya, bila buah pinggang tu sudah mula rosak, gula tu sebenarnya boleh jadi rendah sebab insulin tidak di breakdown oleh buah pinggang. So jadi memang hypo tu adalah macam kebiasaan untuk doktor pakar buah pinggang untuk tengok pesakit datang hospital sebab hypo. So jadi mungkin bila buah pinggang tu dah mula rosak ataupun dah mula bermasalah, doktor akan adjust ubat tu. Bukan ni sekali lagi saya nak ingat bukan sebab ubat yang rosakkan buah pinggang, itu tak betul. Cuma kita kena tengok kenapa anda hypo dan boleh adjust. Jangan bimbang, beritahu doktor, insya-Allah doktor akan adjust anda punya ubat. Okay, ada soalan daripada Siti Noliana pula ni, macam mana pula yang ada doktor cakap kat makcik saya buah pinggang bocor, maknanya apa tu? Okay, buah pinggang bocor ni doktor ni memang senang lah dia cakap buah pinggang bocor. Okay, buah pinggang bocor ada dalam buah pinggang ada berjuta-juta kilang penapis buah pinggang, kita panggil glomerulus. Dia bersifat dia kecil je, dia bersifat menapis urine tu dan keluarkan bahan-bahan toksik sahaja. Tapi bila dia dah keluarkan benda yang tak sepatut dia keluar, maknanya protein ataupun darah merah, red blood cell kecil-kecil darah merah dah start keluar daripada glomerulus tu, maknanya dah tak betul. Bila dia keluar telus daripada kilang penapis tu, benda-benda macam protein, darah-darah kecil tu kita boleh check dekat dalam urine dah ada. So bila benda tu dah ada kira tak betul lah. Jadi bila tak betul kita panggil senang, doktor senang panggil lah buah pinggang tu bocor. Bukannya bocor tak ada lubang tu, tak ada lah. Cuma dia start mula keluar protein, red blood cell, darah merah yang sel darah merah yang kecil dan sebagainya. Bila macam tu mungkin ada sebab buah pinggang tu bocor. Penyebab dia kita kena cari, kena tengok doktor, kena bincang kenapa dan sama ada apa ujian yang perlu dibuat. Sebab ini penting kalau ada macam radang, rawatan perlu dibuat secepat mungkin. Jadi sebab kalau betul-betul ada radang, kalau kita tak buat rawatan dia akan rosak cepat. Jadi yang itu sangat penting bagi kami. Right. Ada soalan daripada Ideal Chess Akilah ni, apakah punca-punca utama lalu kena dah puas jaga kebersihan sekeliling? Okey, kalau CAPD tu kalau ada punca lendir darah, lendir keluar. So jadi jangan risau pasal kebersihan. Jadi
seseorang tu kalau ada masalah dalam CAPD ataupun kuman dalam CAPD, bukan sebab anda tak jaga atau sebagainya, mungkin sebab seseorang pesakit CAPD tu senang dapat kuman anyway, ya, senang dapat kuman sebab badan dia, sakit bawah pinggang ni badannya bukan kuat kan, walaupun kita dah jaga sebanyak mana sekalipun, risiko tu tetap ada. Jadi apa yang dibincang tu mungkin ada sebab lah tu, salah satu sebab adalah kuman kan, jangkitan kuman, so ataupun ada masalah-masalah lain dalam perut. Jadi bila ada masalah dengan CAPD, elok rujuk balik kepada doktor atau staf yang CAPD tersebut lah. Biasanya unit-unit ada CAPD sangat bagus lah, mereka sangat rapat dengan pesakit dan senang ditanya apa-apa soalan pun. Okay, soalan pada Diana Sakura ni kita dah jawab lah tentang buah pinggang bocor tu. Apakah istilah yang sebenarnya tu? Is it glomerulonephrititis? Okay, so istilah buah pinggang bocor tadi saya sebut, urin tu keluar protein atau keluar red blood cell. So bila macam tu kita panggil, kalau urin keluar protein kita panggil proteinuria, protein dalam urin. Itu istilah saintifik dia. Kalau red blood cell atau sel darah merah keluar kita panggil microhematuria. So ini adalah nama saintifik, tapi benda ini adalah orang kata mungkin disebabkan oleh beberapa sebab, termasuk inflamasi atau glomerulonephritis. So kita tak tahu sebab apa protein itu keluar. Saya bagi contoh, kalau seseorang ada kencing manis, dia ada protein dalam buah pinggang, dia bocor protein, kita panggil proteinuria. Proteinuria kalau sangat banyak, lebih daripada 3.5 gram, biasanya kita doktor akan suruh cek 24 jam kencing dan tengok berapa banyak protein. Kita panggil dia dan dia bengkak-bengkak, kita panggil dia nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome ni kita tengok dia ada kencing manis, kita cakap nephrotic syndrome ni disebabkan oleh diabetic kidney disease, macam tu. So jadi bila ada protein bocor tu sama ada proteinuria, microhematuria, dan penyebab dia kita kena carilah. So yang itu hanya adalah simptom. Penyebab, cause dia kita cari. Okey, soalan daripada Nur Hasli nak Omar. Nak tanya, kram boleh terjadi disebabkan aircon ke semasa dialisis? Jangan salahkan aircon lah. Biasanya sama ada air tu tarik terlampau banyak, tekanan darah rendah, ataupun apa lagi sebabnya, dah dry weight, kita kena assess. Mungkin sebagai doktor paru-paru, pakar paru-paru pun you know, because kalau dry weight, mungkin pesakit dialisis kita tengok saiz jantung dan saiz paru-paru, saiz jantung dalam x-ray, ya. Kalau jantung tu lebih daripada setengah daripada saiz cardiothoracic ratio, ada ratio lah kita kira, maknanya jantung tu bengkak, maknanya berat anda tu dah sama ada, kalau jantung tu tak bengkak, maknanya berat anda tu dah dry weight lah. Maksud dia tekanan darah tak tinggi dan sebagainya. So bila anda dah dry weight, anda janganlah tarik banyak sangat. Benda tu nanti jadi cramp. Kalau tak ada air dalam sel, memang akan jadi cramp lah. Tapi biasanya bukanlah sebab aircon. Pelik lah juga sebab aircon, tapi mungkin jugalah sebab kalau kita ada sakit buah pinggang, urea pun akan ada masalah dengan saraf kan. So mungkin macam sebab lah, bukan sebab aircon sahajalah maksud saya. Okay, soalan daripada Encik Muhammad Firdaus Abdul Hadi ni, boleh saya tahu faktor penyebab water retention? Okay, tadi daripada awal saya ada sebut, water retention tu maknanya water, air, retention tu dia tinggal dalam badan kan, dia tertinggal dalam badan. So jadi ada beberapa sebab. Mungkin sebelum ni dah kita bincang pasal hati, rosak hati pun boleh, jantung melemah pun boleh, buah pinggang rosak pun boleh. Maknanya air tu tak keluar, air berlebihan duduk dalam badan. Bila ada dalam badan, anda water retain lah, macam tu. So jadi ada banyak macam sebab. Dan kalau dari buah pinggang, peringkat buah pinggang tu dah rosak, mungkin air tak dapat keluar kan, macam kita sebut daripada awal tadi. Soalan daripada Jija Mubin ni, doktor, adakah pesakit tahap 4 boleh sembuh atau boleh dinaikkan ke tahap 3? So saya rasa ada sedikit keliru tentang klasifikasi. Kalau seseorang tu ada chronic kidney disease, biasa dia tak gerak-gerak lah. Mungkin seseorang tu ada acute masalah, acute kidney injury, maknanya buah pinggang tu rosak tiba-tiba. Lepas tu bila dia rosak tiba-tiba, kita tak panggil tahap ni, dia ada klasifikasi lain. So ini yang mendatangkan kekeliruan masyarakat ataupun jual produk boleh tipu anda. Benda ni tak ada sebenarnya. Kalau kronik, dia kronik je, dia tak ada turun naik macam tu. Maknanya kalau dia ada turun naik macam tu, dia ada masalah lain. Jangan keliru benda tu. Okey, ni ada kisah soalan daripada Alif Taro Athar. Dia kata mak dia pernah masuk ward dialisis 6 kali, tapi lepas keluar dah tak payah dialisis dah, tapak pun dah ready, 2 tahun bacaan maintain je. Apakah makanan yang perlu dielakkan dan digalakkan bagi mengelakkan buah pinggang menjadi lebih teruk? Okay, so
So ada cerita tadi seseorang tu ada rosak buah pinggang dan perlu dialisis. Okay, so macam ni, bila seseorang perlu masuk ward dia sakit, mungkin ada banyak sebab. Dia ada macam acute kidney injury, maknanya komponen yang dia memerlukan dialisis tu disebabkan mungkin ada kuman, mungkin dia tak lalu makan, so macam-macam sebab. Bila macam tu buah pinggang dia akan rosak teruk dan memerlukan rawatan dialisis untuk sementara, dan dia kalau dia dah baik komponen tu, macam ada kuman, kita rawat kuman, dia baik, dan buah pinggang dia akan berada di tahap kronik yang biasa dan tidak memerlukan dialisis. Dan lepas tu anda perlu kontrol lah, jaga penjagaan. Tidak ada makanan atau ubat spesifik benda tu, terpulang pada individu. Kalau seorang tu jaga air, jangan makan garam sangat, makan ubat betul, yang gaya hidup sihat, insyaAllah benda tu boleh tahan lagi lama. Okay, soalan daripada Ban L ya. Apakah kesan makan mi segera secara kerap? Kakak saya sangat kerap memberi anak-anaknya makan mi segera kerana cepat disediakan. Okey, mi segera ni sebenarnya nak kaitkan direct dengan secara langsung dengan buah pinggang tu tak adalah. Tapi masalah dengan mi segera ni kita dah tahu memang banyak kandungan garam. Sangat tinggi kandungan garam. Bila ada kandungan garam yang sangat tinggi, anda berisiko banyaklah, bukan takat kalori pun banyak, garam tu nanti dapat darah tinggi, macam-macam masalah. So jadi dan mi segera ni untuk kanak-kanak lagi lah tak berhasiat kan. So saya tak pasti apa hasiat di situ. Memanglah segera senang, tapi benda yang senang tu sebenarnya tak elok. So saya rasa kalau nak makan pun janganlah selalu sekala nak terasa okey lah kan. Tapi kalau dipraktikkan gaya hidup macam ni, itu memang gaya hidup tidak sihat dan basically akan mengundang penyakit masa depan. Okey, soalan daripada Benny Ang ni, untuk orang yang pergi gym ni, in healthy individual who are active gymmer go for protein drink, would this affect kidney function or possibly causes water retention? Protein drink. So I think there has been some recent studies baru-baru ni yang mengatakan kalau you ambil protein dengan load yang banyak is affecting the kidney. You may have problem in the long term. So my suggestion is kalau you want to be a very very active whatever lah, bodybuilder ke apa ni, you really have to have a good nutritionist to advise you. Tak boleh ambil saja tapi tidak orang kata pantau, you gonna have to do it. Kalau you dah start bengkak-bengkak kaki, maybe you dah ada masalah di situ. So my suggestion is please go and check ataupun have somebody, either contact nutritionist, a doctor and all the rest of it. Don't just take anything because you don't know what's gonna affect you inside. Okay, ada soalan daripada Norita Abdullah ni. Mak saya umur 80 lebih, ada darah tinggi, 3 bulan tak ambil ubat ya. Lepas tu bila doktor check, blood pressure naik 190, paru-paru ada bunyi, sekarang ke hospital. Darah tinggi dah stabil tapi paru-paru masih ada air. Adakah bahaya untuk warga emas macam mak saya ni? Adakah boleh sembuh? Terima kasih doktor. Okay, so bila umur dah 80 tahun dia macam-macam masalah lah, tak payah okay, kita dah pakai organ kita 80 tahun. Tapi sebenarnya mungkin mak tu ada darah tinggi lama. Dan bila biasa darah tinggi ni dia tak rasa pun dia darah tinggi ya. Tiba-tiba dia dah nampak komplikasi ni, nampak gayanya severe hypertension kan. Bila macam tu tekanan darah terlampau tinggi, paru-paru akan masuk air. So saya tak pasti pula, dia tak disebut di sini apa fungsi buah pinggang. Mungkin bila dalam 80 tahun fungsi buah pinggang pun tidak berapa normal So jadi saya rasa bila dalam hospital tu elok bertanya ke doktor apa yang sesuai, apa tak sesuai. Sebab mungkin dalam umur 80 tahun pun baru banyak juga yang dia boleh makan kan. Dia mungkin tak seseorang yang tak lalu dan sebagainya. So jadi banyak isu-isu lain yang boleh dibincangkan doktor yang merawat. Tapi boleh jadi bahayalah, tapi elok bincang. Adakah baking soda boleh perlahankan progres kerosakan buah pinggang? Itu belum dengar lagi ya. You pernah dengar ke? I tak pernah dengar. Saya dah dengar ni. Mitos lah kot Memang mitos lah. Kalau tidak saya dah letak banyak dekat saya punya klinik. Okey, salam dok. Waktu dialisis eloknya aircon kena off ke daripada you? Tak ada kena-mena, tak kisah. Tak ada positif, negatif tak ada, sekati. Itu soalan daripada Irin Rahimah. Ayah saya pesakit baru buah pinggang tahap 5 dan buat hemodialisis. Okey, ada you punya line tu on off tu. I tak tahu sebab I ke you. Tapi tak apa, tak apa, dari segi minum air 1 liter maksimum sehari. So I think hemodialysis, tak boleh nak cerita macam ni je because air tu bukan hanya daripada air, makanan kita pun berair.
So kalau walaupun dia minum 1 liter sahaja tapi dia makan nasi 10 pinggan sehari, so tak, no point sebab nasi tu pun jadi air. Jadi apa yang biasa saya lihat di dialisis adalah interdialytic weight gain. So berapa berat yang dia datang setiap kali dia dialisis dan kita tolak daripada berat yang dia balik hari tu. So kita tengok berapa peratus dia daripada berat. So ini benda ni kompleks. So setiap orang elok bincang dengan staff yang merawat tu berapa yang elok sebenarnya. Tapi I agree kalau ada urine tu mungkin boleh lebih sikit minum daripada orang lain lah. Soalan Nur Syam Haris, kalau wang dah tahap 4 boleh ke reverse balik ke tahap 1? Tak boleh sebab saya rasa kalau tahap 4 ke 1 tu maknanya diagnosis tahap 4 tu tak betul. Maknanya dia tak tahu apa dia kronik, apa dia acute. So tak ada isu macam tu. Soalan sharing kot mertua okay. Soalan daripada boleh buka balik tak soalan tu macam dia macam sharing kot, dia macam tak ada soalan ni. Kalau tak okey berkemungkinan kaki mak kena potong. So semoga mak mertua dia lebih cepat sembuh lah kot. Yalah. Adakah kemoterapi boleh sebabkan masalah buah pinggang daripada Muhammad Khairul Kamarudin? Okey, ada beberapa jenis kemoterapi yang biasanya dielakkan jika seseorang ada penyakit buah pinggang sebab kemoterapi tu ada jenisnya yang dikumuhkan oleh buah pinggang. Jadi tapi yang saya pasti doktor-doktor yang memberi tu akan cek buah pinggang. So jangan risau, dia akan berbincang dengan anda. Kalau betul ada tak boleh bagi yang tu, dia akan bagi yang lain. Jadi jangan risau di situlah bincang dengan doktor. Kembali minum air. Boleh saya tahu adakah ia okey untuk sakit? Minum ais. Suka minum ais. Sakit apa tu? Yang dialisis? Sakit dialisis ni banyak orang ingat minum ais tu okey tau. Sebenarnya tak apa okey. Ais tu sebenarnya banyak kandungan air. So Nescafe. So tak kalau saya biasanya kalau saya kena kurang 1 cube ais tu banyak kandungan air tau sebenarnya. So actually yang saya selalu cakap, saya suruh dia orang minum air panas. So jadi bila minum air panas, saya kurang sikit minum. So paru-paru kurang risiko paru-paru berair. Tidak pening, you pun pening, saya pun pening Betul. Soalan daripada Farisha Lili, adakah COVID-19 boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang? Boleh kalau ada risiko yang multi organ failure, maksud dia kalau dia ada komplikasi yang memerlukan rawatan agresif ataupun di ICU, dia bukan hanya rosak paru-paru, dia macam-macam organ boleh rosak. Yang yes, dia boleh ada rosak buah pinggang. Tapi dia acute lah, bukannya biasanya tidak kronik lah. Dan juga pesakit-pesakit kronik buah pinggang yang juga saya mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan supaya praktis social distancing, jarak 1 meter tu, jangan bergaul sangat dengan orang sebab anda berisiko. Kalau anda dapat, anda ada komorbid dan bila anda dapat ni komplikasi, untuk anda dapat komplikasi tu sangat tinggi. Jadi berhati-hatilah untuk pesakit yang ada penyakit kronik buah pinggang. Nak jaga buah pinggang ni, soalan ni untuk gaya hidup sihat lah, jom kita jogging semua. Okay, gaya hidup sihat dari Puteri Bidasari. Ashrafika Fika, mengapa buah pinggang yang sudah dialisis boleh mengalami batu karang di pundi kencing? Saya rasa mungkin. So but I think saya ada juga nak jumpa pesakit ni, tapi biasanya bila anda boleh imagine anda punya kencing tu sangat kurang tapi dia dah duduk bertampung bertahun-tahun dalam tu mungkin anda tak boleh kencing tapi dia ada dalam pundi tu, stasis dia tak keluar, mungkin sebab tu anda senang dapat batu. Jadi tapi ni jaranglah berlaku, tapi boleh berlaku lah. Okey, bila ada soalan ni, kalau mak saya kena dialisis, adakah saya yang betul? Bukan betul you akan dapat lah, tidak. Cuma anda berisiko lebih tinggi. Anda berisiko lebih tinggi daripada orang lain. Jadi hati-hati buat praktikan gaya hidup sihat dan selalu buat pantauan. Itu yang kita selalu sarankan. Sama jugalah dengan kencing manis, darah tinggi semua. Nak tanya, kalau kerap kena UTI, boleh tak menyebabkan kidney failure? Dia kena tahu juga sebab apa UTI tu. Sama ada UTI tu selalu sebab ada masalah struktur dalam buah pinggang. Kalau dia ada sebab tu, mungkin risiko tu tinggi lah. Tapi UTI sahaja biasanya dia tak jadi suka-suka kan. Dia mesti ada sebab. So elok bincang dengan doktor lah apa sebabnya.
Boleh ke pesakit dialisis makan durian? Sekarang ni musim durian. Boleh? Secubit, secubit je. Secubit sahaja ya. Nak rasa kan secubit. Macam nak tahu buah pinggang kita, macam nak tahu buah pinggang kita baik dan sebaliknya. Okay, nak cek buah pinggang hanya dengan ujian darah saja dan ujian kencing. Tak ada cara lain ya. Dan pemeriksaan kesihatan yang biasa dibuat, kalau jumpa Dr. Nurul Yakin dekat Sunway pun boleh buat pemeriksaan kesihatan. Dan dia ambil darah dan dia buat pemeriksaan fizikal, dan dengan cara itu akan tahu ada masalah buah pinggang atau tidak. Okey, soalan. Saya hypokalsiemia dan hypothyroid, saya makan kalsium dalam jumlah yang banyak. Adakah ia boleh menyebabkan buah pinggang rosak? Sekarang ni saya mengalami batu karang buah pinggang sebelah kanan. So, sangat complicated masalah ni, jadi saya rasa boleh bincang dengan doktor yang merawat. Betul. Okey. Boleh tu, semua boleh, tapi yalah complicated lah sikit. Bagaimana dengan kalkulai bladder, boleh sebabkan tinggi kreatinin, boleh sembuh ke? Kalkulai bladder ni maknanya ada batu dalam kita punya punji kencing, ni jangan berlaku. Biasanya dia naikkan kreatinin sebab bila dia ada batu dalam punji kencing, dia block kan, kencing tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, apa benda toksik semua tak boleh keluar lah. Bila toksik tak boleh keluar, dia akan duduk dalam darah, dan bila ambil darah dia tinggi. Itu adalah isu acute kidney injury lah. Jadi bila doktor sarankan rawatan untuk batu tu, sila buat secepat mungkin lah untuk elakkan kerosakan buah pinggang jangka masa panjang. Boleh dikeluarkan batu tu dan insya-Allah boleh turunkan kadar kreatinin tu kan. Okey. Soalan Nur Zulali, saya mengalami fracture metatarsus bone, jatuh, orthopedic advice consume bio D3 dengan kalsium. Saya boleh ambil ke? Saya kidney donor. Tapi saya rasa kalau apa-apa doktor pakar pantau dan beri saranan, kita tak ada masalah ikut kan, betul tak? So monitor lah kalsium level kan. Okay. Dalil sakit dialisis boleh pregnant ke doktor? Risiko sangat tinggi, you kena bincang dengan doktor merawat. Okey.